Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Raudatul Jannah Taman Sera Perdana, ulama dan asatidzah dan tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat iman dan Islam kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita dapat sama-sama kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Marilah sama-sama kita betulkan niat dan kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan ianya jadi saham akhirat. Ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian.
InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung membicarakan kisah berkenaan sahabat. Cumanya pada malam ni saya nak himpunkan ada 4 kisah untuk sama-sama kita contohi bagaimana sayangnya sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bila mana kita sebut kita ini umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ataupun tidak dalam hati kita terdetik untuk bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah tidak di dunia, mana kita mengharapkan dapat bertemu dengan Nabi di syurga nanti. Mudah-mudahan dalam hati kita adanya perasaan nak bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dalam keadaan realiti sekarang, kita kalau minat dengan seseorang, seboleh mungkin kita nak jumpa dia. Kalau orang bercinta, dia nak berjumpa dengan orang dia cintai. Seorang anak yang mungkin dah lama tak jumpa mak ayah, sebelum ni mungkin PKP ataupun dia sakit, tak berpeluang jumpa mak ayah, tapi dalam hati dia akan ada keazaman nak jumpa mak ayah ni. Sebab apa? Kerana sayang, kerana cinta. Bahkan sekarang ni kita kalau boleh dengan siapa-siapa yang kita suka, paling kurang orang kata boleh selfie sekali, boleh bergambar, nak kata kita pernah jumpa. Seronoknya kita kalau kita dapat jumpa orang yang kita suka. Maka begitulah di saat kita kata untungnya kita jadi umat Nabi, kita kata kita sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau dalam hati kita tak pernah pun kita rasa nak jumpa Nabi, maka ni perlu muhasabah. Kisah pertama saya nak sebut kisah tentang Sayyiduna Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi yang memerdekakan dia. Saya pernah sebut sebelum ni, mana-mana sahabat yang memerdekakan orang lain dinisbahkan sebagai maula. Kenapa? Nak bagi tahu orang ni banyaknya jasa kepada dia. Dia tak boleh letak bin, bukan ayah dia, maka diguna perkataan maula. Bilal maula Abu Bakar. Kenapa? Kerana Abu Bakar yang memerdekakan dia. Sayyiduna Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memerdekakan dia. Dia sayang dekat Nabi, Nabi pun sayang dekat dia. Pada satu hari Sayyiduna Thauban dia balik daripada jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia teringat kat Nabi, dia pun menangis. Dia patah balik pergi jumpa Nabi. Apa kata Thauban? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bimbang nikmat yang aku dapat sekarang, dapat bertemu dengan kamu, dapat melihat wajah kamu, aku bimbang akhirat nanti aku tak dapat. Kenapa? Bila mana engkau mati, aku pun mati, engkau masuk syurga, aku belum tentu. Bahkan andai kata aku masuk syurga, nescaya kita berada di tingkatan yang tak sama. Ini sahabat. Bukan sekadar bila sebut syurga, okey dah, mai kena apa? Bersama-sama dengan Nabi dalam syurga. Ini yang kita sebut, yang patut ada dalam diri kita
kita nak dapat bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tafsir Al-Azhar, Profesor Dr. Hamka rahimallahu taala disebutkan kisah berpandukan ayat surah An-Nisa ayat yang ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallahul azim. Allah kata siapa-siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka ini yang taat dekat Allah dan Rasul ni, mereka akan dapat nikmat seperti mana siapa? Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dan Allah kata apa? Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka akan jadi teman rapat. Nak kata tak ada mustahil, boleh duduk dengan Nabi. Syarat dia apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. InsyaAllah dia termasuk dalam golongan yang akhirat nanti dapat mendampingi, dapat menjadi teman rapat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya kunci dia apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini kisah pertama yang untuk sama-sama kita ambil pengajaran dalam hati kita. Mudah-mudahan kita dapat bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang kedua yang saya nak sebut di saat kita nak bertemu dengan Nabi. Kisah ini diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya pernah sebut waktu mula-mula saya datang kuliah kat sini. Lama dah. Saya mungkin 3 tahun lepas PKP, sebelum PKP lagi. Baik. Kisah dia apa tuan-tuan? Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi datang ke perkuburan Baqi'. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Nabi datang kawasan perkuburan. Maka bila mana Nabi sampai, adab yang diajar kepada kita bagi salam. Lepas tu kita dengan anak-anak kita lalu kawasan kubur, ajar dia bagi salam. Bukan takut hantu. Itu tak betul. Ajar anak bagi salam. Nabi ajar, Nabi bagi salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Bagi salam dekat tempat orang beriman, iaitu kubur. Kubur Islam lah. Kubur bukan Islam dah bagi salam pula kan. Maka tuan-tuan, Nabi kata apa? Wa ana insyaallah bikum lahiqun, dan aku kata Nabi insyaallah akan ikut kalian. Itu yang patut kita buat bila mana lalu kawasan perkuburan. Bagi salam dan ingatkan kita akan ikut juga tempat tersebut. Kita pun satu masa akan masuk dalam kubur. Baik. Cuma adab itu kalau kita lalu. Kalau pergi, antara adab jangan pijak kubur, jangan pergi duduk pula atas kubur. Jangan, itu antara adab-adab. Baik. Jadi bila Nabi datang kawasan perkuburan, Nabi bagi salam. Selepas mana Nabi bagi salam ni, Nabi dengan sahabat-sahabat, Nabi kata dekat sahabat, wajidtu ana qad ra'ayna ikhwanana. Aku nak sangat bertemu dengan saudara-saudara aku. Ini Nabi sebut kat sahabat. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Maka tuan-tuan, bila Nabi sebut macam tu, sahabat-sahabat yang ada pada waktu tu, mereka tanya dekat Nabi, awalasna ikhwanaka, bukankah kami ni saudara kamu? Sahabat tanya. Sebab Nabi kata, aku nak jumpa sangat saudara-saudara aku. Sahabat kata, kami ni bukan saudara kamu ke? Kata Nabi, antum ashabi, kamu ni sahabat-sahabat aku.
Maka Nabi sambung, Nabi kata, wa ikhwanuna, saudara-saudara kami, alladzina lam ya'tu ba'du, mereka belum lagi datang. Apa maksud Nabi? Ikhwanuna yang Nabi maksudkan generasi yang lahir selepas mana kewafatan Nabi, tak sempat jumpa Nabi, termasuklah kita. Ini bukti, ini antara dalil nak bagi tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya. Nabi sebut dah dekat sahabat, wadidtu ana qad ra'ayna ikhwanana, aku nak sangat bertemu dengan saudara-saudara aku. Maka Nabi kata apa? Mereka ni belum datang lagi. Alladzina lam ya'tu ba'd, mereka belum sampai lagi. Maka tuan-tuan, bila mana Nabi kata macam tu, sahabat timbul satu persoalan. Nabi kata, kaifa ta'rifu? Sahabat kata, kaifa ta'rifu? Macam mana engkau boleh kenal man lam ya'tu ba'du min ummatik? Macam mana kamu boleh kenal umat kamu yang belum datang lagi? Kita kalau dah pernah jumpa, memang kenal. Macam pernah jumpa lah, tu kita kenal. Orang Serang perdana, jemaah surau, okey, kita kenal sebab pernah jumpa. Kalau tak pernah jumpa, memang tak kenal. Maka sahabat tanya dekat Nabi, macam mana Nabi boleh kenal umat Nabi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bagi satu perumpamaan. Ara'aita, apa pendapat kalian? Lau anna rajulan lahu khailun, seorang lelaki dia ada kuda, yang mana kuda dia ni kata Nabi, ghurrun muhajjalatun baina zahrain, ada seekor kuda yang berbelang putih pada muka dengan kaki, kata ulama. Khailin duhmin buhmin, dia berada di kuda-kuda hitam. Dalam banyak-banyak kuda hitam ada seekor kuda putih. Maka Nabi kata, ala ya'rifu khailah, adakah kamu boleh nampak kuda yang putih tu? Mestilah nampak. Sahabat kata, bala, bahkan ya Rasulullah, kami akan nampak. Maka kata Nabi, begitulah fa'innahum, umat-umat yang datang selepas mana kewafatan Nabi. Nabi kata apa? Ya'tuna, mereka akan datang ghurran muhajjalina minal wudu, mereka akan datang dalam keadaan bercahaya. Apa yang bercahaya? Anggota wudu mereka. Ini Nabi kenal kita. Ni belum lagi syurga ni. Ini dekat padang mahsyar yang disebut dihisab, nak dapat syafaat Nabi, nak dapat minum kolam Nabi. Nabi kenal macam mana? Ni Nabi sebut dah. Nabi kenal umat Nabi dengan cahaya anggota wudunya. Dan Nabi sambung, Nabi kata apa? Wa ana faratuhum ilal haud, aku akan bimbing mereka pergi ke telaga aku. Ini yang kisah yang kedua, sebagai satu pengajaran kepada kita, nak Nabi kenal kita, apa dia? Iaitu dengan berwudu. Sebab itu bila sebut berwudu, dia satu ibadat yang mana Nabi sebut juga, siapa-siapa mengambil wudu dengan sempurna, membaca doa selepas berwudu, ini boleh tampal di situ kan, baca doa selepas berwudu, Nabi kata apa? Akan dibukakan untuknya 8 pintu syurga. Bukan benda simple, bukan benda susah. Nampak macam senang, tapi nak istiqamah tu tak senang. Baca doa selepas berwudu. Sebab tu berwudu dia tidak ada istilah pembaziran. Yang bazir kalau buka paip menyembang, itu bazir. Tapi kalau lebih ke basuhan, dia tak membazir. Kita basuh muka kan, basuh tangan, lebih kan, jangan cukup-cukup jimat air, tidak, lebih kan, tak apa. Sebab apa? Kita nak dia bercahaya di akhirat nanti. Samalah kepala, kita tak apalah kan, rambut pendek senang. Kalau yang jenis pakai pomade tu kan, sayang rambut dia ambil basuh belakang. Memang sah, memang betul sah sebahagian kepala. Tapi kita nak kelebihan,
akan bercahaya di akhirat nanti. Maka bila mana basuh, sapu, kena semua. Sebab kita nak ianya bercahaya di akhirat nanti. Samalah basuh kaki, basuh telinga. Bukan kata ikut turutan, tak ikut turutan lah kan. Basuh telinga, basuh kaki. Ini sebab apa? Telinga. Ustaz, sunat je. Tuan-tuan, inilah Nabi kenal kita di akhirat dengan apa? Cahaya anggota wudu. Batu usahakan untuk melazimi dalam keadaan berwudu. Tak adalah kata 24 jam. Kan, saya pun tak mampu 24 jam. Usaha. Mana kata, kita kalau keluar tandas je, usahakan ambil wudu siap-siap. Walaupun tandas bukan tempat terbaik, tapi rumah taman ni, itulah tempat kita yang boleh ambil wuduk pun. Takkan nak pergi keluar rumah cari paip pula kan? Tapi nak sebut latih keluar tandas. Sebelum keluar tandas kita dah qada hajat, ambil wuduk siap-siap. Batal lepas tu kira wuduk lah kan? Ni nak batal ambil takut tuan-tuan duduk dalam tandas pula lepas tu kan? Tapi nak sebut usahakan kita sentiasa dalam keadaan berwuduk. Baik, itu kisah yang kedua yang saya nak sebut. Macam mana sahabat Nabi sebut tentang kelebihan wuduk, akan bersama dengan Nabi. Nabi kenal dia dan Nabi akan bawa ke telaga. Siapa-siapa dapat minum daripada telaga Nabi, dia tak akan dahaga selama-lamanya. Lepas tu ada khilaf ulama. Telaga Nabi duduk sebelum titian sirat atau selepas titian sirat. Kata ulama, kalaulah dia berada, sebab Nabi kata siapa minum dia takkan dahaga, otomatik dia masuk syurga. Dia mesti berada di selepas. Tapi kata ulama, ada juga yang tak dapat minum, bermaksud je sebelum titian sirat. Ini ada dua pendapat. Imam Al-Ghazali dia kata apa? Ada dua kolam lagi. Satu sebelum titian sirat, satu selepas titian sirat. Ini khilaf. Bukan nak bagi bergaduh, nak bagi tahu je. Baik, itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga yang saya nak bawakan pada malam ni, tak banyak tuan-tuan, 4 kisah je. Kisah yang ketiga, iaitu bagaimana Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia kan duduk dengan Nabi lama. Dia duduk dengan Nabi 10 tahun. Waktu zaman dia kanak-kanak, sampailah dia dewasa, dia duduk dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara Nabi pernah pesan dekat beliau, Sayyidina Anas ni tuan-tuan kena rapat dengan Nabi. Nabi pernah pesan dekat dia. Nabi kata, ya bunayya, wahai anakku sayang, in qadarta an tusbiha wa tumsi, kalaulah kamu mampu, kata Nabi dekat Anas bin Malik, kalau kamu mampu daripada pagi sampai petang, buat apa? Laisa fi qalbika ghishun li ahadin, dalam hati kamu tak ada dendam dengan siapa-siapa. Nabi kata, faf'al, buatlah. Dan Nabi sambung, Nabi kata apa? Ya bunayya, wa dhalika min sunnati, ini daya apa? Salah satu daripada sunnah aku. Wa man ahabba sunnati qad ahabbani, siapa yang suka kepada sunnahku, dia suka kepada aku. Wa man ahabbani, siapa yang suka dekat aku, kana ma'aya fil jannah, dia akan bersama dengan aku dalam syurga. Memang kalau sebut sunnah ni dia umum, tapi saya nak sebut kisah ni sebab Nabi sebut sekali. Nabi memulakan kepada Anas bin Malik. Nabi kata apa? Laisa fi qalbika ghishun li ahadin, dalam hati kamu mampu tak dendam dengan siapa-siapa. Nabi kata, ya bunayya, dzalika wa dzalika min sunnati, ini daripada sunnah. Tuan-tuan, bila sebut tidak dendam, apa maksudnya? Iaitu wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Bukan senang. Nampak macam senang. Dia senang kan bulan raya je senang. Time sambut raya puasa itu senang minta maaf.
Nak maafkan pun senang waktu tu. Waktu lain belum tentu. Bila mana buat salah, kita nak maafkan, dia bukan benda mudah. Sebab tu ini yang Nabi sebut sunnah Nabi. Bayangkan kita keluar masjid, selipar hilang. Kadang bukan selipar hilang, orang tersepak jauh sikit dia, kan? Dia datang sembahyang Jumaat, ramai orang datang, dia keluar lewat. Dia datang awal, keluar lewat, bagus lah. Bukan dia tak bagus. Tapi bila benda keluar, tengok selipar jauh, sebelah kat sini, sebelah hujung sana. Apa perasaan kita? Nampak macam senang, maafkanlah, nampak macam senang. Tapi silat-silat dia boleh maki dulu, ataupun dia minta AJK, tolong tengok CCTV, siapa yang sepak selipar saya. Nak sebut kadang-kadang hal-hal macam tu. Allah nak tarbiyah kita, maafkan orang lain. Kadang kita bawa kereta yang lalu arah lain, lampu tinggi, marah kita lawan balik, kan? Tak boleh, kita tak boleh terima. Kita lainlah kalau niat kita nak betulkan dia, itu lain. Tapi kalau kita rasa tadi, apa ni? Kadang mungkin dia tak sedar, dia pun tak perasan dan sebagainya. Ini tuan-tuan, macam mana kita nak tarbiyah wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Bahkan kadang-kadang anak-anak kita, kan, ayah mungkin mau beli kereta baru, anak main basikal, langgar sikit, bukanlah kata cala teruk sangat, adalah sikit kesan, getah, handle tu kena sikit, marah, mengamuk, kan, dan sebagainya. Kadang-kadang benda tu Allah nak uji kita. Untuk apa? Memaafkan orang lain. Sebab kita pun tuan-tuan manusia yang tak lain daripada kesilapan. Ini dalam peribadi, hal peribadi. Hal melibatkan syariat agama, tak boleh. Anak tak solat, tak apalah, itu tak betul. Itu tak betul. Rumah tak tutup aurat, tak apalah ustaz, itulah bini yang saya sayang. Itu tak betul. Itu tak betul. Bab syariat yang telah ditetapkan, maka itu kita kena tegas. Bab peribadi, bab hal-hal kita, itu kita kena latih untuk maafkan orang lain. Baik tuan-tuan, Allahumma shalli. Dan yang terakhir, tapi dia panjang sikit yang terakhir ini, kisah Nabi. Tadi yang ketiga kisah Nabi dengan Anas bin Malik, kan? Yang terakhir ni tuan-tuan, kisah Nabi dengan seorang sahabat, Sayyiduna Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyiduna Rabi'ah ni tuan-tuan, dia juga sahabat yang sering mendampingi Nabi, selalu bantu Nabi. Satu hari lepas mana dia tolong Nabi, dia pun balik rumah. Waktu tu dah lewat malam. Bila mana dia sampai rumah, Sayyiduna Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mula fikir. Dia kata, kalaulah malam ni Nabi perlukan bantuan, mungkin Nabi nak keluar apa, aku tak ada, macam mana? Dia tanya macam tu. Apa dia buat? Dia patah balik, duduk depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk depan pintu, kata Rabi'ah, aku dengar Nabi ulang-ulang Sami Allahu liman hamidah. Nabi ulang baca Fatihah. Kata apa? Nabi membangunkan malam Nabi. Kita mudah-mudahan bukan bunyi berdeku, mudah-mudahan, kan? Maka tuan-tuan, bila mana dia tolong Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita maklum Nabi dalam bab balas kebaikan, Nabi tak berkira-kira. Kita kadang-kadang berkira-kira. Jiran bagi apa? Adalah satu mangkuk ikan seko. Nak balas apa? Kita pun balas seko lah. Takkan bagi lebih, dia kata. Orang bagi satu. Kalau anak dia dapat duit raya, dia nak balas, dia tanya, anak kita dapat berapa? RM5. Kita pun RM5 lah. Takkan nak bagi lebih, kan? Dia bukan kata salah, tak salah, tapi nak bagi tahu kita dalam balas kebaikan, kadang-kadang kita mudah berkira-kira. Kita jangan kata biarlah kita bagi lebih sikit. Tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
insan yang bila mana balas kebaikan, Nabi balas lebih banyak. Lepas tu bak salam kita dah sebut sebelum ni, Nabi ajar kita jawab salam lebih panjang daripada yang orang bagi salam kat kita. Huruf kita bagi salam Assalamualaikum, tu je, tak ada lagi yang panjang-panjang, jarang jumpa. Maka kita jadikan huruf kita jawab salam Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita biasakan jawab macam tu supaya apa? Termasuk dalam kelompok yang bila mana jawab salam dia jawab lebih panjang, membalas kebaikan dengan lebih banyak. Maka Rabi'ah bin Ka'ab bila mana selalu tolong Nabi, satu hari Nabi jumpa dia, Nabi kata, Rabi'ah, sal bukan cari pasal. Sal tu makna kata mintalah. Mintalah apa-apa pun. Tuan-tuan boleh minta sekarang, ambil pemurah kan. Jadi tuan-tuan, Nabi offer dekat Rabi'ah, mintalah apa-apa pun. Kita kalau orang bagi peluang minta macam-macam. Rabi'ah bin Ka'ab dengan ahli sufah kan, orang susah. Bila Nabi offer macam tu, dia mula fikir, aku ni orang susah, kalau minta harta aku boleh kaya, aku boleh kahwin. Dia mula fikir. Lepas tu datang lintasan hati dia yang lain. Dia kata, kenapa aku nak minta? Satu benda Allah dah jamin lah, dan satu benda yang akan aku tinggalkan. Kenapa aku tak minta yang akan kekal? Ini tuan-tuan, sebab tu dia tak minta, dia minta lagi. Dia kata apa? As'aluka, aku mohon kepada engkau, murafaqataka fil jannah, aku nak teman kamu dalam syurga. Ini tuan-tuan, bagaimana sahabat sayang kat Nabi, mereka nak bersama-sama Nabi dalam syurga. Saya bila sebut kisah ni tuan-tuan, ada seorang haji tu cerita kat saya. Kita, Ustaz, betul Ustaz, saya ada seorang saudara, dia kata, dia ni Ustaz buat rumah limas. Saya first time tengok punya rumah tu dibuat daripada kayu. Kos tu saya tak tahulah, tapi keluasan dia 5,000 kaki persegi. 5,000 soalnya Allahuakbar kan rumah kita biasa 1,000 kan, ni 5,000. Buat penuh rumah tu, siap hampir 80% dah siap. Owner dia umur 52 tahun, tapi Ustaz dia kata dia baru je meninggal. Tuan yang buat rumah tu baru je meninggal dunia. Betul Ustaz sebut Ustaz, kita kadang-kadang kita buat satu benda yang akhirnya kita akan tinggalkan benda tersebut. Bukanlah pakat jual rumah lepas ni, tidak. Nak beritahu, kadang-kadang kita ulun, kita sungguh-sungguh satu benda yang akhirnya kita akan tinggalkan, dan kita lupa sungguh-sungguh untuk buat satu benda yang kita kena bawa. Maka Rabi'ah bin Ka'ab, bila mana Nabi bagi tawaran dekat dia, dia kata apa? As'aluka murafaqataka fil jannah, aku nak teman kamu dalam syurga. Apa kata Nabi? Nabi tak kata, okey, confirm syurga. Tak. Nabi tanya dia balik, au ghaira dhalik, adakah ada permintaan lain? Dia kata, huwa dhaka, itu saja. Kita mungkin akhirat juga, dunia pun boleh juga kan. Maka tuan-tuan, sesuatu dah. Belum. Okey. Jadi tuan-tuan, bila mana dia minta dekat Nabi, Nabi jawab dekat dia, fa'a'inni ala nafsika, kamu kena tolong aku untuk diri kamu. Buat apa? Bikasratis sujud. Nabi kata dengan perbanyakkan sujud. Nak teman Nabi dalam syurga bukan sekadar bermusim, tapi sunat apa yang Nabi buat kita tak buat, tak boleh. Antara tanda kita sayang dekat Nabi, ikut syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Kita bagi lalu untuk azan, saya sambung sikit, lepas tu kita solat insya-Allah.
Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Sikit lagi sambungan dari tuan-tuan. Bila mana Nabi sebut fa'a'inni ala nafsika bikathrati sujud, kamu tolonglah aku untuk kamu dengan perbanyakkan sujud. Sebab tu dalam solat sujud ni dia lebih banyak, kan? Satu rakaat 2 kali sujud. Bila mana kita sujud, itulah salah satunya ubudiyah, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita letak kepala kita ni paling bawah sekali, lebih bawah daripada punggung kita. Sebab apa? Untuk merendahkan diri kita dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana sebut tentang solat, sebab itulah perkara yang awal dihisab, yang melibatkan hablum minallah, iaitu solat. Atau kita dengan anak-anak kita, anak dan isteri kita, benda utama yang kita kena jaga adalah solat. Jangan kita pandang remeh, tak apalah budak lagi, kan? Terutama bila mana anak-anak kita dah balik. Sebelum balik dah kena latih. Kalau balik baru nak latih memang susah. Sebelum dia balik, sebab tu Nabi kita usia 7 tahun kita dah kena suruh dia solat. Usia 10 tahun rotan untuk suruh solat. Menunjukkan apa?
satu yang perlu dititik beratkan dalam keluarga adalah jaga solat. Dan bila mana sebut solat, termasuklah kita nak tuntut juga solat berjemaah. Kita ni ramai tuan-tuan, kan? Ramai orang Islam, tapi bagaimana kita mengimarahkan rumah Allah? Abdullah bin Ummi Maktum diriwayatkan pernah minta izin untuk Nabi. Dia ni buta tuan-tuan, minta izin kat Nabi nak solat di rumahnya. Nabi pada permulaan kata boleh. Kemudian Nabi tanya, adakah kamu dengar azan? Dia kata ya. Nabi kata, salatlah di tempat dilakukan azan. Bukan suruh azan kat rumah pula, bukan. Nak bagi tahu, datanglah solat dekat masjid, dekat surau berdekatan dengan kita. Kalau kita tak datang, siapa nak datang? Manusia lah kena datang masjid, datang surau. Azan tu bukan panggil orang lain, bukan panggil makhluk lain, panggil kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dalam sehari jangan tinggal. Kalau tak mampu 5 waktu, mungkin bekerja dan sebagainya, ada komitmen lain, usahakanlah ada juga waktu yang kita datang salat berjemaah di masjid surau. Dan yang terakhir, bila sebut tentang perbanyakan sujud, iaitu perbanyakan salat-salat sunat yang baginda Rasulullah SAW buat. Kita memang taklah mampu buat semua, tapi jangan tinggal semua. Antara salat sunat banyak tuan-tuan, nak sebut semua tak cukup masa, saya pun tak ingat semua. Nak sebut antaranya, walaupun ramai dah buat, saya nak sebut juga. Apa dia? Yang Nabi sebut, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu merujuk kepada salat sunat qabliyah subuh. Nabi kata ianya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan takat saya berada ni, bukan takat harta dalam bank, dunia. Nabi kata caranya apa? Salat sunat 2 rakaat sebelum salat fardu subuh, qabliyah subuh. Sebab tu diriwayatkan andai kata lewat, Nabi tetap akan salat sunat qabliyah dulu, baru salat fardu subuh. Sebab tu tuan-tuan, jangan marah Tok Bilal pula datang awal, kita yang datang lambat. Datanglah awal, datang awal untuk ambil kelebihan salat sunat qabliyah subuh. InsyaAllah tuan-tuan, dengan kita istiqamah beramal ikut sunnah Nabi, banyak faedah yang kita akan dapat. Dan saya sebut tadi banyak lagi lah salat sunat lain, cuma saya sebut satu ni. Kalau yang dah buat, mudah-mudahan istiqamah. Kalau yang belum istiqamah, usahakan untuk mengamalkan salat sunat qabliyah subuh, kerana besar kelebihannya yang akan kita dapat. Jadi inilah tuan-tuan kisah yang boleh saya kongsikan, mudah-mudahan bagi manfaat kepada kita bersama. Kerana kita sebagai umat Nabi, kita sangat berharap untuk dapat bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti insya-Allah. Saya minta maaf banyak-banyak atas segala kekurangan, terutamanya kurang suara. Minta maaf banyak-banyak. Ma asabaka min hasanah fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'at fa min nafsi, wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanallah.